أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, pada sama-sama untuk selawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama
kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Penghayatan Sifat 20 yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Fatih Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri bin Matu Aziz. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk dalam membicarakan Wahdaniyah Isim Kesuran 61. Betul? Wahdaniyah Isim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Wahdaniyah di antara sifat wajib bagi Allah SWT dengan makna isim daripada perkataan ahad. Ahad, qul huwallahu ahad. Jadi ahad dekat situ asal perkataan daripada wahdaniyah. Yang pertama maknanya makna esa Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Ada ulama akidah mereka lebih suka dengan menggunakan makna se daripada esa. Se ini belah-belah patani. Ulama-ulama akidah belah patani dia lebih suka dengan se. Maknanya lebih tunggal. Se ni dengan makna tunggal, ataupun esa ni dengan makna tunggal. Itu sebabnya perkataan esa itu lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kita menggunakan Allah itu satu. Kalau kita guna Allah itu satu, maka dia ada kawan-kawan dia, saudara-saudara dia yang lain. Satu dia ada dua, ada tiga, ada empat. Jadi banyak urusan kat situ. Kalau kita guna perkataan satu, maka kita terpaksa mengulas pula untuk menafikan dua, tiga dan empat untuk dapatkan Allah Ta'ala yang satu tadi. Tapi kalau kita guna makna esa, maka sudah cukup merangkumi makna tunggal. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada empat. Itu cara penggunaan perkataan. Ini salah satu daripada kelebihan ulama-ulama Melayu kita, yang mereka sangat baik dalam penggunaan perkataan. Itu orang-orang tua dulu bahasa dia tinggi-tinggi bandingkan kita hari ni. Kita hari ni straightforward konon-kononnya, tapi tak faham bahasa juga. Macam contoh, hari ni kalau kita cakap dengan anak-anak nak keluar rumah, kita cakap sukati. Sukati pada dia orang tu, bahkan sukati hari ni pun orang dah mak ayah dah tak guna perkataan sukati. Jarang. Kalau dulu masa kita kecil-kecil, bila guna perkataan sukati tu maknanya mak marah, mak tak bagi. Hari ni kalau guna sukati, maknanya sukati kita lah. Itu yang dia keluar juga. Dia faham macam tu. Itu sebabnya penggunaan bahasa hari ni, masyarakat hari ni dengan dulu berbeza. Contohnya lagi seperti orang-orang politik. Tengok je bahasa orang politik. Di antara orang agamawan bercakap dengan orang jahil menerima, dia tak faham. Itu je. Jadi bahasa ni Allah SWT sendiri telah gambarkan. Istilah perli,
istilah jelas. Ini dalam Quran banyak ayat-ayat perli. Ini Allah Ta'ala perli. Kalau bahasa kita, Allah Ta'ala perli. Tapi itulah, orang tak apa nak faham istilah perli ni. Itu sebabnya penggunaan bahasa ni kaya. Lebih-lebih lagi perkara yang bersangkut paut tentang agama. Itu sebab perbezaan kenapa lebih menggunakan perkataan makna esa dibandingkan kita gunakan makna satu. Kemudian esa Allah SWT ni pula pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, af'al dia. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada sesuatu yang menyamai, baik sama ada pada zat Allah. Jadi bila sebut zat Allah itu maka tidak ada yang lain dapat menyamai zat Allah. Zat ni apa mak? Zat ni tubuh kita ni. Yang kita duduk ni, meja ni zat. Ni zat ni. Ni zat. Warna sifat. Keras ni sifat. Keras ni sifat, warna ni sifat. Bulat bawah ada ni, bulat ni sifat. Empat segi ni sifat. Yang kita ketuk ni, yang kita nampak ni zat. Yang kita nampak ni zat. Ni zat. Jadi zat yang kita nampak ni makhluk. Dan Allah SWT tu takkan menyamai zat dia dengan zat makhluk. Jadi kita tak boleh nak menggambarkan bagaimana zat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memberikan gambaran bagaimana zat Allah SWT. Itu dalam kitab Akidah menyebutkan Nabi SAW berikan peringatan la tatafakkaru ilal khaliq wa tatafakkaru ilal makhluk. Jangan sekali kamu mikirkan bagaimana zat Allah, tapi fikirkan makhluk. Maksud fikir makhluk ni bukan jaga tepikan orang, dah. Dengan kita melihat makhluk tadi supaya kita menimbul dan membina keimanan dalam diri kita kepada Allah. Allah jadikan makhluk supaya kita lihat makhluk, dan daripada situ kita lihat keagungan dan kesempurnaan Allah. Pagi-pagi kita bangun, suami dah pergi kerja. Jadi bila suami dah pergi kerja, kita tak ada buat kerja lain, siram pokok bunga sambil-sambil hibur hati, kan? Nyanyi sambil cakap dengan bunga, kan? Cakap dengan bunga. Satu hari saya pergi ziarah moyang. Jadi waktu tu duduk dengan moyang tadi, dia tengah siram pokok bunga. Jadi dia bercakap dengan bunga tu. Saya pun cucu nakal, nenek, bunga ni faham ke? Yang bunga ni faham ke? Saja je kan nak tengok je. Masa tu kecil lah, kita kecil. Dia kata, ada hal, dia kata, makhluk Allah ni semuanya hidup. Dia ada hati, dia ada perasaan. Dia ada hati, ada perasaan macam kita. Jadi kita kena cakap ni. Itu sebabnya banyak orang hantar bunga kering dan nak mati, dekat dia boleh hidup. Pokok mati tu, dah kering nak mati tu, hantar bagi kat dia. Nalanya ambil lah bunga ni. Orang bagi, jiran dia bagi tu, pokok tu boleh hidup. Duduk kat orang tu tak hidup, duduk kat dia boleh hidup. Dia bercakap, janganlah macam ni, janganlah mengajuk, kan, minum air. Dia bercakap dengan bunga tu. Jadi mak pagi-pagi siram pokok bunga tadi, cakap dengan pokok tadi. Tak, kita tak gila. Bukan orang gila, orang yang tak faham tu yang gila. Jadi bila kita cakap dengan bunga tu, mak, dekat situlah daripada kita mula tanam bunga tu, daripada biji, benih. Daripada benih tu, daripada benih naik sampai naik ke batang, daripada batang dia naik daun, daun naik bunga. Kalau pokok buah pula, sampailah masa dia berbuah. Cuba tengok macam mana Allah jadikan dia. Dekat situlah kita rasa takjub.
Hari ni warna dia begini, besok warnanya begini, tulat warnanya begini, warna tak sama. Jadi Allah jadikan alam ni supaya kita kembali pada Allah. Rasa ta'ajub dia Allah Ta'ala letak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perkataan susunan tu sahaja sudah cukup menggambarkan bagaimana hebatnya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maknanya pertama perkara sekali dalam bab keimanan, melihat makhluk jangan sesekali kita syirikkan Allah. Maksud maha suci Allah tu, Allah Ta'ala itu tidak sesuatu pun yang boleh mensyirikkan Allah. Maknanya awal-awal tugasan kita yang perlu kita laksanakan dan yang kita lakukan ialah membahas, menyahkan, menyucikan, membersihkan hati kita, pandangan pemikiran kita, persepsi kita, cara fikir kita, dan juga diri kita, perbuatan kita, kehidupan kita daripada mensyirikkan Allah. Itu tugasan pertama. Macam mak nak masak air kopi lah. Ni cawan ni, kita nak buat air kopi. Boleh tak cawan ni kita tak basuh? Cawan kopi semalam abah punya, hari ni abah kata nak kopi je, kita pun ambil cawan. Mak pun ambil cawan, mak terus letak kopi, letak air panas, letak tu, bagi minum abah. Boleh? Boleh ke mak? Ha? Nak buat boleh je. Tapi makan supas kanah lah. Kan? Cawan kopi dia semalam tu, abah punya cawan kopi semalam malam tadi yang dia minta sebelum tidur tu, mak ambil cawan dia, lepas tu mak terus buat kopi, tak basuh cawan tadi. Boleh je, abah bukan tahu. Kan? Tapi kan tak baik. Jadi nak tak nak kena masukkan kopi baru. Cuci cawan terlebih dahulu kerana nak pastikan rasanya tu segar. Jadi begitu juga diri kita. Dalam nak membina keimanan, mesti perkara pertama sebelum pembinaan keimanan tadi, nyahkan dulu cara fikir, cara pemahaman kita, keyakinan kita pada Allah, pada sesuatu benda yang lain tu semua kena nyahkan, bersihkan betul-betul. Kemudian baru masuk. Sama macam handset. Kita ada handset. Kan ada ketika handset kita tu dia penuh. Nak tak nak kena reset balik. Reset balik baru boleh masuk apps baru. Kalau tidak ada rosak. Itu yang jadi serabut sangat hari. Semalam ada satu kelas. Kita bicara tentang ikhtiar dan hasil. Ingat tak? Biasa kita belajar. Saya suka ulang benda tu. Sebab supaya kita ingat. Ikhtiar dan hasil. Itu bukan nak cerita tu. Cuma semalam tu, hampir keseluruhan kelas kepala dia kerut. Saya risau je dia orang kerut tu sampai tak hilang kerut. Sebab apa? Sebab mentaliti kita, pegangan kita selama ni, saya tak kata orang lain, bahkan saya sendiri. Yang kita membesar, mak cakap apa? Saya tak salahkanlah mak. Sebab apa? Sebab mak dia mengaji dengan tahap dia macam tu. Orang tua-tua kita, dia cakap apa? Belajar sungguh-sungguh. Esok bila pandai, boleh masuk universiti. Bila dah masuk universiti, keluar universiti dapat kerja yang baik, kan? Dah kerja yang baik esok, senang. Itu ayat orang tua. Betul. Ini dia punya keyakinan dia pula. Keyakinan dia. Kena dia orang mengaji. Kalau dia orang mengaji, dia tak berhenti ke situ. Dia akan terus panjang lagi. Betul. Hidup kita ni Allah tetapkan. Rezeki Allah bagi. Tapi nak tak nak kita kena usaha. Betul ke pandangan dia? Ni ulang balik ni. Diingat ke tak ni? Itu yang kena ulang selalu. Betul, rezeki Allah bagi. Yang tu betul. Tapi kita kena usaha. Tapi kena usaha tu tak betul. Kalau kita tak usaha, Allah tak yang tu tak betul. Yang tu tak betul. Kalau kita tak usaha, Allah tak bagi. Tak. Kita usaha ke, kita tak usaha ke, Allah nak bagi, dia bagi. Tapi kita kena usaha. Sebab kalau tak usaha, malas. Jadi kerut kepala semalam tu.
Cuba bayangkan orang yang duduk dalam kelas umur 20, 30. Tak ada yang umur 40, semua 20, 30. Sebab tu kelas jabat. Urut kepala macam mana dia nak ubah. Jadi dia kena buang dulu. Cara fikir yang lama-lama tu dinyahkan dulu, dikosongkan, kemudian baru masuk. Kalau tidak, tak akan masuk. Sebabnya Allah Ta'ala mulakan dengan Subhanallah. Kemudian diikuti dengan Alhamdulillah. Puji pada Allah. Kita takkan boleh beriman ataupun takkan ada keyakinan kita pada sesuatu kecuali kita ta'ajub pada sesuatu tu. Betul tak? Kita takkan yakin pada pasangan kita kecuali setelah kita rasa tengok pasangan kita tu hebat. Kalau kahwin daripada awal kahwin sampai sekarang, kan, daripada awal kahwin sampai sekarang, bila sebutnya suami dia, dia takkan timbul keyakinan. Lagi bila orang datang, orang cerita, abang sekarang dah diangkat jadi pengurusi. Betul tak? Ni Allah Ta'ala susun ni. Sebenarnya Allah Ta'ala ajar kita, didik kita tertib dalam kehidupan kita. Macam mana kita lalui nak membina keimanan dan keyakinan kita pada Allah. Begitu juga kehidupan yang kita lalu ada tertib. Ada tertib kita. Itu Allah Ta'ala kata apa? Yang pertama sekali mesti nyahkan dulu, kosongkan jiwa kita dulu. Jangan ada sesuatu benda yang mensyirikkan Allah. Dah kosong, baru tengok Alhamdulillah tadi. Subhanallah walhamdulillah. Tengok penyaksian terhadap setiap apa yang dijadikan Allah. Masya Allah, hebatnya Allah. Lihat kehebatan Allah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Masa itulah baru tanam dan pasakkan iman. Tidak ada Tuhan. Barulah kita boleh berikrar, menyatakan bahawa tidak ada Tuhan, hanya Tuhan itu Allah. Barulah kita rasa ta'ajub. Allah, itu puncak dia. Allahu Akbar. Allah. Itu bukan saja-saja disusun tu begitu. Dah. Ada tertib, hidup kita ada tertib. Gitu juga kita dengan pasangan kita. Gitu juga kita dengan anak kita. Anak dengan mak ayah dia. Dia takkan rasa ta'ajub dengan kehidupan seharian kita yang berada sekitar. Ni kalau katalah kita pun awal-awal aja kita kenal dia pun kita sangsi. Dan sangsi tu tidak kita buang, maka takkan ada rasa kehebatan, apatah lagi nak letakkan keyakinan. Itu tertib dia. Hakikat. Itu pada zat, gitu juga pada perbuatan, pada sifat Allah dan juga pada af'al. Jadi sifat dan af'al ini dapat dilihat melalui makhluk ataupun kejadian sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat. Apa makna hakikat? Hakikat ni maksudnya makna yang dituntut. Makna sebenarnya apa? Penjelasan tentang menafikan Allah Ta'ala berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya sama ada pada muttasil berhubung ataupun munfasil bercerai. Hakikat makna dia, wahdaniyah tadi menjelaskan tentang menafikan. Sifat wahdaniyah ni kan termasuk sifat panggil apa? Salbiah. Termasuk sifat salbiah. Maknanya dia menafikan. Yang dia dengan makna menafikan tadi tu. Penjelasan tentang menafikan Allah Ta'ala berbilang pada zat. Menafikan Allah Ta'ala itu berbilang pada sifat. Dan Allah Ta'ala menafikan Allah Ta'ala itu berbilang padamu, pada perbuatannya. Maksud berbilang ni, ada orang lain, ada sesuatu yang lain menyamai dia. Baik sama ada pada zat dia, pada sifat dia, pada af'al. Sama ada pada muttasil berhubung, sama ada berhubung dengan dia, ataupun munfasil yang bercerai sesuatu benda yang lain. Tidak ada sesuatu yang dapat menyamai dia. Baik sama ada berhubung ataupun berpisah. Macam baru-baru ni kan, tahun lepas ada satu ajaran viral. Ajaran apa?
haq. Kan? Dia kata Allah Ta'ala itulah Muhammad, Muhammad itulah Allah Ta'ala. Masya Allah. Macam mana? Dia nak cakap macam mana tu? Itulah. Apa alasan dia? Sebab dalam Quran tersebut Muhammadur Rasulullah. Jelas. Nak jaga macam mana? Allah, pelik ya. Tapi dia buat tu pun dekat luar, bukan dalam Malaysia. Dia duduk kat luar, duduk jauh-jauh, lepas tu menjerit, nyala. Duduk ada dalam ni nak tengok panas tak panas. Kena angkut. Allah, macam-macam lah. Itu sebabnya jangan tinggal majlis ilmu. Ni zaman fitnah ni. Zaman ni zaman fitnah. Fitnah ni kuat tak kuat, fitnah ni memang akhir zaman. Kuat tak kuat fitnah ni, sampaikan orang ada ilmu pun habis. Jadi jangan pisahkan kita dengan majlis ilmu. Jangan pisahkan. Sebabnya kebanyakan orang yang sesat ni, kalau orang awam dia sesat, kalau orang ada ilmu pula dia menyesatkan. Kedua-dua ni punca pertama ialah meninggalkan majlis ilmu dan hidup dengan sendiri, berpandu dengan membaca. Saya 2-3 orang kawan, 2-3 orang kawan kenalan lah. Rapat tak rapat sebab kami tak pernah ngeteh. Tak pernah ngeteh, nak ngambing, nak kata rapat tak rapat lah. Tapi pelik cara fikir. Jadi bila pelik cara fikir ni, saya ni suka menyelongkar. Bila jumpa orang pelik, saya selongkar. Masa selongkar ni saya akan buka, tengok apa masalah dia sampai jadi macam ni. Dia hidup kita ni, dia macam kita pergi menyelam dalam lautan dalam. Kalau orang awam, dia menyelam dengan cara dia lah. Dan persiapan yang perlu ada, perlu dengan cara dia. Perlu ada persiapan untuk menyelam. Kalau orang ada ilmu, maknanya dia menyelam lagi dalam. Bila lagi dalam, persiapannya lagi kena mantap. Jadi isu hamba Allah ni, yang pelik sangat ni, rupanya dulu masa dia mengaji pun tak mengaji mana pun. Maksudnya mengaji cecah-cecah. Macam orang makan ikan bakar dengan kuah kicap, sambal kicap, main cecah. Kita tengok tertib dia belajar sikit, cecah sikit, cecah sikit, sikit. Yang banyak sampai jadi sesat pula hari ni sebab banyak membaca. Sangat. Walaupun mak balik buku ni sahih tak? Sahih tak? Sahih. Mak balik, mak baca tanpa berguru. Mak rasa mak akan terarah ke tidak? Akan betul tak? Benar tak? Tak. Mak akan sesat. Bukan salah buku, salah pemahaman kita. Ini yang jadi masalah hari ni. Orang ilmuwan pula dan juga awam hari ni, kebanyakan mereka menghabiskan dengan membaca tanpa berguru. Padahal secara hakikatnya Allah SWT dah ajar pada kita, kalau Allah nak turunkan kitab dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah kitab, kemudian biarkanlah pandai-pandai dia lah Al-Quran tadi, Nabi baca, Nabi sampaikan, maka sudah pasti cara tu betul. Tapi tidak. Jibril turun selama 23 tahun, berulang alik daripada langit ke bumi, menemui Nabi, hantar setiap ayat. Dan setiap ayat tadi bukan hanya sekadar disampaikan kepada Nabi SAW, bahkan diperincikan dan dihuraikan sampai terjadilah di antara peristiwa, iaitu Nabi berlaga lutut dengan Jibril. Dan sembahyang itu sendiri pun Jibril ajar pada Nabi. Maknanya nak tak nak hidup kita ni kena ada guru 23 tahun. Rasulullah SAW itu berguru dengan Jibril AS. Bukan saja-saja, bukan suka-suka, bukan hanya campak, tak, tapi berguru. Itu sebabnya kitab ni ataupun Al-Quran sendiri, berapa ramai orang sesat yang mengaku jadi Nabi dulu. Ingat tak Nabi
saya panggil Nabi Zu. Ingat tak Nabi tu? Nabi Kahar. Nabi Kahar tu kan dia kan orang kerja zoo. Itu saya panggil Nabi Zu. Nabi Kahar tu dia kerja zoo. Lepas tu tiba-tiba dia mengaku diri Nabi. Bila ditanya apa alasan dia, dia baca surah Yasin. Dalam surah Yasin tu ada ayat yang menyatakan engkau adalah Nabi. Jadi sayalah Nabi. Habis kalau saya baca, saya pun Nabi. Kakak baca, kakak Nabi. Oh, seronok macam tu. Ini dia. Bila tidak berguru. Itu sebabnya berhati-hati. Jangan sampai mungkin kita tidak mengaku Tuhan, tapi kita mengaku Nabi. Ini pula zaman ni pula orang dah tak mengaku Nabi. Sebab orang tahu memang mustahil lah. Jadi orang mengaku apa sekarang, Mak? Imam Mahdi. Itu lagi satu pasal. Ada satu kelas tu, seorang kakak tu, mak tu minta, Ustaz ulas sikit tentang Imam Mahdi. Saya kata saya tak tahu sebab ni bukan dunia saya. Lagi pula benda ni benda berghaibiat. Ada hadis Nabi dan ada pembahasan ulama, tapi saya tak sampai ke sana. Jadi saya kata cuma ciri-cirinya satu je. Pegang je betul-betul. Imam Mahdi ni ciri-ciri dia Nabi dah sebut dah. Ciri dia apa, Mak? Ciri pertama Nabi sebut, iaitu Imam Mahdi ni dia tak mengaku Imam Mahdi. Waktu para ulama nak berbai'ah di depan Kaabah tu, dia lari, Mak. Dia lari ke Madinah. Kemudian Madinah ketika tu dalam keadaan huru hara, dia lari semula balik ke Mekah, dan untuk kedua kali barulah dia menerima bai'ah tadi. Kalaulah ustaz tu datang, saya datang pagi ni untuk pengetahuan semua, saya nak maklumkan bahawa malam tadi saya telah diangkat menjadi Imam Mahdi. Jadi mak kakak tutup kitab balik terus. Maaf ustaz, kami rasa hari ni kita hold dulu kelas. Janganlah balik kasut. Tu saya ingatkan tu. Tu ciri-ciri dia. Kalau dia datang dia mengaku je, tak kira siapa, sampai saya sendiri pun saya mengaku. Mak cakap, akak tolong bagi tahu ustaz, pagi ni kita hold dulu, nanti agak-agak ustaz dah sihat kan, panas dah hilang, baru ustaz bagi tahu saya balik. Maknanya waktu tu saya tengah tak betul. Aduh ya Allah. Lawannya itu dia. Saja jalan-jalan. Lawannya sifat wahdaniyah tadi, Isa tadi. An la yakuna wahidan. An la yakuna wahidan. Macam ni. Dia tu bahasa Arab dia tu. Dia punya tulisan gini. Alif, hamzah, nun, an. La, lam, alif. Yakuna, ya, kaf, waw, nun. Yakuna. Ya, kaf, waw, nun. Yakuna. Daripada perkataan kana, yakunu. Dibaca dengan yakuna kerana an tadi. Wahidan. Waw, alif, ha, dal, alif. Wahidan. Apa maksudnya? Bahawa tidak adanya Allah Ta'ala itu isim. Bahawa tidak adanya Allah. Ni lawan tajuk besar dia lah lawan. Jangan pening kepala ni. Apa ni ustaz? Tadi kata Esa bawah ni, tak Esa pula Allah Ta'ala. Tak, ni lawan dia. Bahawa tidak adalah Allah itu Esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dalam arti kata apa? Dalam arti katanya, pertama sekali Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Dan yang kedua, iaitu mutamassil, semisil. Ada yang menyamai dia, baik sama ada pada zat maupun pada sifat ataupun pada perbuatan. Jadi lawan daripada yang atas tadi Isa. Dalil naqli. Apa dalil Allah Ta'ala itu Isa? Dalil Allah Ta'ala itu Isa wa ilah dalam suratul Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu digabung. Ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala itu isim. Jadi kena yakinlah. Macam mana kita nak menyemai keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam kehidupan seharian kita? Itu persoalan dia. Yakin tak Allah Ta'ala Esa? Yakin Allah Ta'ala Esa. Tapi sejauh mana keyakinan kita yang menyatakan Allah Ta'ala itu Esa untuk menyemai dalam kehidupan seharian kita? Sebabnya di antara perkara yang dilarang oleh Allah SWT iaitu sifat takabur. Sifat takabur, sifat ujub. Ni dua benda ni terutamanya mak, ini dua benda yang apa panggil? Penyebab kepada seseorang itu boleh mensyirikkan Allah. Kerana di dalam disebalik daripada sifat takabur ujub tadi dia ada sifat keakuan. Dan keakuan ini yang perlu kita tanzihkan. Apa maksud tanzihkan? Kita bersihkan sifat keakuan tadi. Contoh, macam mana yang dikatakan sifat keakuan? Kalau saya ni bahasa lembut lah. Bahasa lembut. Kalau saya tak masak sarapan pagi ni, memang tak makanlah awak. Ni sifat keakuan. Perlu ditanzihkan. Tak pandai nak mengucap terima kasih. Lepas dia makan je, dah lah pinggan tak basuh, cawan tak basuh, terus dia belah macam tu, terima kasih pun tak pandai. Dia marah kat suami dia pagi tu. Pagi tu kan dia sekukut. Ada suami dia macam tu pun tiap hari. Pagi tu tahap benda angin masuk, dia punya marah. Kalau saya tak masak, awak tak makan. Saya cuma minta ucap terima kasih. Baik-baik mak. Ini sifat keakuan. Kalau tak ada aku, kalau tak kerana aku, kalau tak aku, ini semua sifat keakuan. Dan sifat inilah secara tak langsung dia mensyirikkan Allah. Itu yang sebab kita kena belajar wahdaniyah. Dengan kita memahami konsep wahdaniyah, maka apa sekalipun semuanya atas Allah, bukan atas kita. Membuang sifat keakuan tadi adalah salah satu daripada jalan untuk mengesakan Allah yang hanya Allah. Kita tak ada. Itu sebabnya kita mengajar akidah ni mak, bukan hanya menempel keyakinan dah. Macam mana kita nak mentanzihkan, membersihkan diri kita dan kehidupan kita daripada mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni jangan kita faham hanya semata-mata sembah patung, sembah berhala ataupun meyakini Tuhan lain. Tak. Dia yakin pada suami dia. Selalu saya suka bawa contoh. Apa contoh ni mak? Contoh ni contoh favorite. Yang kalau abang mati sehari dua ni, ayam macam mana? Tu kan? Nampak ayam pula dia tak pergi kelas duha, tak pergi ngaji. Kena pula yang kerja suami, yang cari duit suami, isteri tak kerja. Duduk rumah, tunggu suami balik. Dia bawa balik ayam, ayam lah makan hari tu. Dia balik kambing, kambing lah. Ikan masin lah. Ikan bilik lah. Telur lah. Ikut aja. Sebab suami yang cari duit. Jadi suami pula malam tu tak apa benda. Dia punya expired, dia punya tu kan. Dia pun tanyalah yang kalau abang mati sehari dua ni, ayam macam mana? Isteri pun jawab, abang, jangan cakap macam tu bang. Macam mana dia jadi drama tau? Boleh part time Sudah aku bilang jangan begitu bang. Nampak Pernah dengar ayat tu? Janganlah abang cakap macam tu kan? Saya ni dah lah tak ada orang lain, mak ayah tak ada, adik-beradik pula jauh. Ni anak-anak pula
macam IRL kan. Sekarang orang dah tak pakai kereta api, orang pakai IRL kan. Orang pakai kereta api laju, panjang anak dia. Rumah abang bayar, kereta abang bayar. Saya ni tak ada apa-apa bang. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga saya dengan anak-anak? Masa tu automatik syirik bang. Ini wahdaniyah, syirik. Suami syirik, isteri syirik. Suami pun kembang. Biasanya mak, keadaan macam ni suami dia tak pernah umur mati. Biasa saya jumpa macam tu. Biasa kalau suami mati ni, ini jenis isteri yang bergantung 100% pada suami. Ayat bergantung 100% pada suami ni bukannya mesti isteri tadi pergi bekerja. Tak perlu. Tak perlu pun pergi bekerja. Tapi kau kena yakin bahawa yang beri makan kau tu adalah Allah. Itu sebabnya Nabi SAW berikan perumpamaan seperti seekor burung yang mencari rezeki setiap pagi. Jadilah kamu seperti iman. Nabi sebut iman tu mak. Jadikanlah iman kamu seperti iman seekor burung yang keluar pagi. Maknanya tak nak kena keluar, tapi dia keluar dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu apa rezeki dia hari itu, tetapi dia yakin pada Allah, Allah akan bagi rezeki. Ni Nabi suruh kita jadi macam tu. Jadi tak semestinya banyak saya jumpa orang yang kita hidup ni jangan bergantung dengan suami, esok jadi apa-apa kat suami. Suami pula sekarang ni jenis kaki panjang kan, suka kahwin 2, kahwin 3, tak dia lah. Jadi isteri tu kena duduk atas kaki. Dia faham jangan bergantung dengan suami tu. Kataan tu betul, jangan bergantung dengan suami. Tapi maksud bergantung dengan suami kat situ dalam bab akidah, yakin dengan Allah. Tapi dia tukar pula mafhum daripada kata-kata jangan bergantung dengan suami tu, iaitu isteri mesti ada kerjaya. Isteri pula bila dah ada kerjaya, dia sepak je suami dia. Daripada aku bela biar awak hidup, biar aku hidup sendiri. Dah jadi macam tu pula. Yalah, sebab tak menepati. Bila kita berjalan dalam hidup ni, tak menepati piawaian SOP yang dikendaki oleh Allah, walaupun konsep pertamanya betul, tetapi pemahaman yang salah dan tindakan yang salah akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Hari ni masalah mak. Anak-anak kita umur 30 tu, kalau dia ada kerja, beli rumah, beli kereta, alamatnya memang tak kahwin lah. Anak-anak perempuan kita, buat apa aku boleh bawa hidup? Padahal perkahwinan, cuba bayangkan mak, ini sahabat sendiri sebut, Nabi SAW sebut tentang perkahwinan. Sahabat sendiri sebut, kalau isteri aku mati pada waktu pagi, saya tak ingat Abu Hurairah ke apa, tapi ada salah satu sahabat, dia kata apa? Kalau isteri aku mati pada waktu pagi, pastikan sebelum terbenamnya matahari, aku akan ada seorang isteri lagi. Pekat engkau semua. Kelat. Dah, bukan nak kata tak sayang, tapi sahabat Nabi SAW itu nak gambarkan bahawa hidup kita ni betapa pentingnya sebuah perkahwinan, pasangan. Kerana apa? Kerana pasangan itulah salah satu Allah datangkan tujuan untuk menjaga dan memelihara, pertama iman, yang kedua amal. Bukannya ustaz pagi ni dia ajar kalau mati kahwin terus. Dah, bukan kahwin terus tu tak sayang, dah. Sahabat nak gambarkan pentingnya, perlunya perkahwinan untuk menjaga iman dan juga amal. Itu penting mak. Tapi mak tak boleh lah abah kat abah mati pagi petang mak kahwin. Mak kena edah dulu mak. Ni dia. Tu tadi macam mana kita nak semaikan wahdaniyah Allah, esanya Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bercakap berhati-hati, cara fikir berhati-hati, tindakan berhati-hati. Dekat wahdaniyah Allah inilah kalau kita berjaya semaikan dalam kehidupan kita, maka kita fana, kita tak ada apa-apa, kita semuanya Allah. Dan dan kebaikan paling besar mak, setelah kita fanakan diri kita, hilangkan, tanzihkan, nyahkan keakuan tadi, maka kita dah selamat daripada sifat rasa takabur. Nabi kata takabur itu tidak cium bau syurga. Kenapa Nabi kata takabur itu tidak cium bau syurga? Kerana takabur tu pertama sekali mak ada sifat keakuan.
dengan sifat keakuan itulah secara tak langsung dia telah mentuhankan diri dia dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua kelebihannya, tak adalah dia nak bergaduh dengan suami dia. Tak adalah dia nak sakit hati, aku masak pagi, kau tak makan, aku masak pagi, kau tak balik, aku masak pagi, kau makan tapi tak ucap terima kasih. Lantak kau lah. Kau nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Aku buat kerana Allah. Siapa datang kuliah subuh lepas? Kak datang, mak dia. Mak dia kan? Kuliah subuh, mak dia. Yang lain rugi. Saya cerita tentang Asiah. Bagaimana Asiah tu Allah bina dia hidup dalam keadaan bersuamikan seorang yang mengaku diri Tuhan. Mak semua ada tak sehebat Firaun? Suami mak semua ada sehebat Firaun? Tak. Allah sejak gezetkan. Digezetkan, Allah gezetkan Firaun ni memang ahli neraka dan manusia yang paling jahat sekali. Dan tak ada siapa yang boleh menangani. Maknanya suami mak jahat ke baik? Jakat tak baik lagi. Jangan timbul-timbul soalan, Ustaz, macam mana kalau suami kita ego? Dah Firaun ni. Tapi Asiah mak macam mana? Dipendekkan cerita, Asiah tu Allah datangkan sebagai satu pengajaran besar kepada kita. Walaupun dia hidup dalam keadaan bersuamikan tu dalam istana orang macam suami yang macam tu, tetapi tetap tak menghalang untuk dia mentauhidkan Allah satu, dan tak menghalang dia untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri pada suami dia. Ni balik mak baca mak. Kalau malah baca, kejap lagi duduk usrah dengan mak dengan kakak. Ya tak? Macam mana mak? Ulang balik, tak balik gitu mak. Jadi macam itulah, balik nanti baca kisah Asiah. Baca kisah Asiah mak. Asiah kena betulkan tu. Saya sekarang ni pergi mana saya akan betulkan. Tolong betulkan. Asiah bekas isteri Firaun. Bukan Asiah si Firaun. Itu sangat salah. Ya mak? Saya tak cerita, Allah cerita. Allah yang cerita. Allah Akbar. Mak balik kena baca mak. Akak kena baca kisah Asiah. Kalau tidak kita ni selalu tak bersyukur dengan suami. Itu sebab baca. Tengok apa kata ulama dalam neraka mak. Kan biasa kita dengar. Ini sebagai panduan pada kita. Dalam neraka paling banyak Nabi kata apa? Siapa yang menempati neraka? Perempuan. Mak tahu tak sebab apa perempuan duduk dalam neraka? Kenapa? Mudah je. Tak bersyukur dengan suami. Dia perkataan pendek je. Tak bersyukur dengan suami. Hati-hati. Baik-baik. Tak perlu. Buat baik je lah. Buat baik je. Kita kan syukur. Bukannya bila kata syukur tu kena terima kasih ba, terima kasih. Tak, bukan mak. Semakin kita layan dia dengan baik. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita hanya sekadar cakap pagi Alhamdulillah, tengah hari Alhamdulillah, petang Alhamdulillah, malam Alhamdulillah, ucap Alhamdulillah, tapi semayangnya pukul 4 pagi. Semayang zuhurnya pukul 4 petang. Semayang maghribnya pukul 8 suku. Kan? Itu bukan tak guna Alhamdulillah tu. Alhamdulillah tu menunjukkan rasa syukur, iaitu dengan perbuatan yang semakin baik, ketaatan kita pada Allah. Sampai perbuatan kita itu menjadi sebab Allah Ta'ala suka sangat dengan kita. Itu juga dengan suami. Bukan hanya sekadar bang terima kasih, WhatsApp je terima kasih, WhatsApp terima kasih, telefon terima kasih. Tapi makan balik nasi sejuk juga. Dah. Tapi dia punya layanan tu, balik tengok Asiah mak, Asiah. Itu sebabnya hidup kita bersebab. Asiah tu boleh makan pujuk. Berapa kali Asiah selamatkan Nabi Allah Musa? Dua kali. Kali pertama waktu jumpa dalam bakul. Dia bawa balik, dia pujuk Firaun, jangan bunuh. Akhirnya makan pujuk. Kenapa makan pujuk mak? Sebab Firaun sayang Asiah. Kenapa dia sayang Asiah mak? Sebab Asiah jaga makan minum dia. Kalau bahasa mudah dia, layan dia baik. Padahal Firaun tu jahat tak? Jahat. Tapi kalau layanan baik, dipujuk, dibelai. Harimau tu pun garang tak mak? Singa tu garang.
Tapi yang sampaikan tuan dia tak dibaham oleh singa tadi. Kenapa? Tuan dia pandai membelai. Tak tahulah kalau suami itu lagi jahat daripada Firaun. Ni mak. Sebabnya balik baca kisah Asia. InsyaAllah dia memberikan satu penangan ubat pada hati kita supaya kita dapat berjalan betul-betul dengan Allah. Begitu juga Khadijah. Sayyidina Khadijah tu mak, dia jadi soleh, dia jadi baik, dia jadi pengorbanan yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada Allah mak, bukan sebab Nabi Muhammad tu seorang nabi, bukan sebab suami dia seorang nabi, bukan sebab suami dia tu seorang rasul sampai boleh membuatkan dia kuat. Tak, bukan. Dia nak kahwin Sayyidina Khadijah tu mak, dia kahwin dengan Rasulullah, dia tahu itu bakal jadi nabi. Dia kahwin tu dia dah tahu tu bakal jadi nabi. Sebab yang terakhir sekali, siapa nama pembantu dia? Pembantu dia mak. Pembantu dia Maisarah. Maisarah tu waktu pergi, Maisarah tu kan lelaki kan. Dia pergi buat kerja dengan Rasulullah tu. Kan sebelum kahwin tu, dia buat kerja dengan Rasulullah, pergi bawa harta dagangan Sayyidina Khadijah tu. Masa dah selesai tu mak, nak balik tu, dia orang berehat. Jadi waktu tu datang seorang pendeta. Dia panggil, dia lambai-lambai. Rasulullah dengan Maisarah duduk kat bawah pokok tengah berehat. Dia panggil daripada jauh, dia lambai-lambai. Maisarah pun sentuh Rasulullah. Orang tu panggil kita. Rasulullah kata, tak apalah, aku penat, kau pergilah. Tu bahasa dia. Jadi Maisarah datang, dia cerita, siapa tu? Abang kau ke? Saudara kau? Ya, saudara aku. Adik-adik. Tak, kau tipu. Tu bukan saudara kau. Dia anak yatim, dia tak ada adik-beradik. Terkejut Maisarah. Habis kau cakap betul-betul aku, siapa dia? Dia tak lebih hanya sekadar kawan dagangan aku. Dia bekerja dengan aku sekarang. Tuan aku hantar aku dan hantar aku untuk iring dia, untuk bawa. Nama dia Muhammad kan? Ya, benar. Dia pula cerita, ni besok akan jadi nabi, akan jadi rasul. Jadi cerita tu dia balik-balik. Rasulullah tanya, orang tu cerita apa? Tak, dia tanya khabar je. Padahal dia tahu bahawa. Jadi balik Maisarah cerita pada Khadijah. Bila cerita pada Khadijah mak, bukan Khadijah tu tersentuh untuk menjadikan Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai suami disebabkan dia nabi, tidak. Tetapi tersentuh kerana dia melihat inilah satu manusia yang menjadi boleh sebab kepada untuk mendekatkan dia kepada Allah. Sebab Khadijah ketika itu memang dah beriman dengan Allah. Bukan dia kahwin dengan ustaz ada harta sebab ustaz. Macam tu kalau bahasa mudah dia. Dah. Dia yang kahwin sekejap cerai sebab dia tengok ustaz ada. Dulu kahwin pakai serban, lepas kahwin rupanya syaitan. Dah. Itu rugi mak. Jadi kahwinnya Sayyidina Khadijah dengan Rasulullah tu bukan sebab seorang nabi, seorang rasul, tak. Tetapi memang nak dijadikan Rasulullah tu sebagai sebab jalan di antara penghubung di antara Sayyidina Khadijah dengan Allah. Tu akhirnya lepas kahwin, kuatnya pengorbanan Khadijah tadi disebabkan dia melihat Allah. Itu sebabnya kisah dua ni mak, di antara Khadijah dengan Asia sangat-sangat sinonim dan perlu dikhadamkan dengan sebaik mungkin supaya kita dapat lihat bahawa Allah bina Khadijah dengan Allah SWT melalui rumah tangga seorang suami soleh, dan Allah bina Asia yang boleh dekat dengan Allah melalui seorang suami yang toleh ataupun zalim. Baca dulu mak. Wallahu a'lam. BTS tu. Dalil aqli. Wallahu a'lam. Saya buka seminit dua untuk sebarang soalan. Boleh BTS tu? Ya. Bab?
Kalau waris yakin bahawa mungkin benda tu dah selesai, maka tak perlulah. Dia fidyah tu satu. Sebenarnya fidyah tu adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama, bagi si mati tadi yang meninggalkan solat tak ada masalah, yang meninggalkan puasa, maka sebelum sampai tahap, ada pandangan ulama menyatakan bahawa sampaikan tahap sebelum membahagi harta pusaka, benda pertama sekali kena selesaikan bahagi ialah puasa yang belum diganti. Tu kena bahagi. Jangan kau sedap nak ambil reta je kan. Tu puasa mak, puasa abah tu kena ambil dulu. Seorang berapa hari. Tu sampai tahap macam tu. Dia ganti, kemungkinan dah selesai. Tak ada masalah. Tak. Nak buat fidyah, tak ada masalah, buat. Boleh. Kalau dia bayar sekalipun, kalau katalah benda dia dah selesai, benda yang kita bayar tadi dia akan jatuh jadi sedekah. Kalau kita puasa pula, kita gantikan puasa untuk mak kita, maka yang kita buat tadi, kalau katalah mak sebenarnya dah selesai dah, kita buat juga, dia akan jatuh kepada puasa-puasa sunat. Maknanya sekarang ni orang tu hutang kita. Lepas tu bagi dia mungkin dia fikir tak apalah, aku ada waris, nanti waris aku pandai-pandai dan waris aku. Betul. Itu dia lah, tu tulang dia lah kak. Bukan hak kita. Sekarang ni pandangan orang tu kita tak boleh nak bendung. Lagi orang pula sekarang ni sama kan, orang zaman sekarang ni orang cerdik-cerdik, ahli-ahli syurga yang jenis jalan terbang. Betul tak? Kan cakap dekat Facebook macam wali-wali Allah je semua. Takut kita tengok pandangan-pandangan dia orang. Jadi kita tak boleh nak sekat orang punya pandangan kak. Kecuali akak kata, ustaz saya ada pandangan begini, kalau saya mati, tu boleh saya kongsikan pandangan. Dia tu terpulang pada Allah lah. Kita tak ada hak, dan kita bukan hak halal haram, berdosa maksiat apa semua sekali tu, bukan hak kita menghukum dia. Tak. Allah jadikan hukum tu untuk kita. Dia tu bukan hak kita untuk menghukum. Akan nak bercakap daripada segi dua keadaan kacamata. Pilih. Sama ada kan nak bercakap, saya bercakap daripada segi fiqah atau bercakap daripada segi tasawuf. Lain? Okey, kalau kita bercakap daripada segi dalam bab hutang ni, kita bercakap daripada segi fiqah. Kita boleh buat tuntutan sampai pergi mahkamah. Katalah benda tu banyak. Sampai tahap kita mati pun, mati syahid mempertahankan hak kita. Itu daripada segi fiqah. Tapi daripada segi tasawuf, lebih baik halalkan. Sebab itu tabungan akhirat kita. Kalau cakap bahasa mudah lah, itulah tabungan akhirat kita. Orang tak nak bayar hutang kita, kita halalkan. Setidak-tidaknya perkara pertama sekali yang kita akan dapat, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Lebih-lebih lagi urusan akhirat. Besok ke akhirat, ingat tak perkataan yang biasa kita guna masa kecil-kecil dulu? Kau buat aku tak apa, aku tak boleh nak balas, tapi aku tunggu kau ke akhirat. Aku tak redha apa yang kau buat kat aku. Ingat tak perkataan tu? Biasa kita buat masa kecil-kecil dulu, kan mak kan? Mak, ini sebenarnya golongan yang dah jatuh ditimpa tangga, terpalit lagi tai ayam. Ini golongan yang dah jatuh ditimpa tangga, terpalit tai ayam. Dah lawan hutang dia, tak bayar pula. Lepas tu menagih hutang pula, kita tagih hutang dia. Macam kita ni pula buat salah. Dia maki kita, dia hamung kita, macam-macam kan? Dan dah jatuh ditimpa tangga. Lepas tu kita kata pula, aku tak reda, aku tunggu ke akhirat. Padahal ke akhirat besok mak, dah tentulah dia tu dah nak masuk syurga. Tapi disebabkan kawan tadi tu, dia terhalang disebabkan nak kena hisap, dan dia pula terpaksa jadi saksi sebab harta dia. Dah terhalang pula dia nak masuk syurga. Patut tak? Itu sebabnya hidup kita tu, biar jangan ada apa sekalipun benda yang tersangkut dengan manusia. Sebab tak nak besok ke akhirat dia tersangkut, kita halalkan. Macam dikatakan, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita tu terlalu banyak pembahasan dia mak. Ada seorang abang, saya tutup aku jelas tadi kak Akak jelas tadi Jelas Okey. Ada seorang, saya tutup cerita dengan satu kisah.
Ada seorang abang ni, dia ni ada adik-adik. Bapa dia ada tinggalkan harta, tanah. Jadi daripada dia kecil itu dia tak dapat rasa lah. Sebab abang-abang atas ni ngap semua. Padahal tanah tu dah siap ada geran, ada nama. Jadi bila dah waris tadi seorang mati, dia ni panjang umur dia lah jadi pewaris tunggal. Jadi tak nak benda tu kena serah. Dan dia memang ada nama, semua orang ada nama. Cuma abang-abang tu tak amanah dengan kakak tu. Akhirnya anak-anak buah ni semua sekali ni, dia berebut pula sebab dah masuk level. Cuma diorang ni terhambat pula dengan pakcik seorang ni. Jadi bila diorang ni dah berebut ya, ikut perangai mak bapak masing-masing, kan pewaris, bukan belum hadir pewaris harta, pewaris sifat mak bapak je ni ngap kan. Jadi diorang pun jumpalah pakcik ni, jumpa minta settlekan gini. Pakcik tu kata apa, mudah. Inilah korang nak, korang ambil, yang bahagian aku pun korang ambil. Kan, tak payahlah nak tu. Diorang kata mana boleh. Kenapa pakcik buat macam tu? Ini kan harta pakcik, dia pula marah pakcik tu. Abang ni, dia marah, kenapa buat macam ni? Dah, tak apa. Kau nak ambil, urus sendiri. Lepas tu kalau sampai masa besok kau perlukan tanda tangan, kau tanda tangan je, selesai masalah kan. Aku tanda tangan untuk mudahkan urusan. Kau buatlah, nak buat apa buatlah, aku izinkan. Dah anak buah tu pula tak puas hati. Kenapa boleh buat macam tu? Pakcik ni hak pakcik. Aku bagi pun salah. Aku ambil terang kan salah. Ni nampak ni. Mudah, tak ada. Sebab apa? Mudah. Saya tanya abang kenapa boleh buat macam tu? Aku buat apa nak buat sakit-sakit kepala? Kat dunia je aku dah penat nak melayan kerenah diorang. Esok akhirat aku, satu. Yang kedua, apa yang aku ada ni pun, kan, aku makan hari ni pun dah tak tertolok penyakit yang ada kat badan aku. Apa maksud dia? Yang aku ada ni pun makan dah cukup ke? Kenyang. Dah, tak payah sakit kepala tak? Daripada tak boleh tidur malam, kan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Wallahu a'lam. Itulah sikit semuanya yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu ni kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mulai dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.